Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi dengan bacaan hadis harian kita, iaitu hari ini insyaAllah saya akan bacakan hadis yang ke-27. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yasirru wa la tu'assiru wa yassira wa la tunaffiru wa tata'wa'a wa la takhtalifan. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anda berdua mudahkanlah dan janganlah anda menyukarkan keadaan. Sampaikan berita yang baik dan jangan menyebabkan orang lain menjauhkan diri. Berusahalah untuk saling bertoleransi dan janganlah anda berdua berpecah belah. Jadi jelas dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan kita untuk melakukan kebaikan ataupun memudahkan urusan orang lain dan jangan menyukarkan keadaan dan ketika orang lain itu. Dan sampaikan berita yang baik kepada orang lain dan jangan menyebabkan orang lain tu tak selesa dengan kita, menyebabkan dia melarikan diri daripada kita. Dan kita perlu berusaha untuk saling bertoleransi, iaitu saling bertolak ansur, dan janganlah kita berpecah belah. Jadi hadis ini Nabi SAW membawa kita ke arah kebaikan. Kalau bab melakukan kebaikan dan kejahatan ini sendiri, saya suka untuk ingatkan kita, setiap daripada kita dan diri kita ini akan ditimbang ataupun akan dihisap pahala dan dosa kita di neraca Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi berbalik pada hadis ini, bila kita hidup dalam keadaan membantu orang lain ataupun tak menyusahkan orang lain ni, kita sebenarnya kadang-kadang ada benda yang kita kurang sedar ataupun tak sedar, ada benda yang kita tak buat tapi kita akan dapat pahala. Dan ada juga benda yang bila kita tak buat sesuatu perkara tu akan membuatkan kita akan mendapat dosa sebenarnya. Dan benda inilah benda yang kita perlu highlightkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni kenapa bila kita ditimbang nanti di neraca Allah, apabila ditimbang, kenapa benda ni kita dianggap sebagai dosa, padahal kita tak perasan pun kita buat benda tu. Jadi benda ni lah benda yang menambahkan lagi beban orang lain ataupun menjadi masalah pada orang lain bila kita tak buat. Jadi mungkin suatu hari nanti kita ditimbang pahala dan dosa ni kita tak perasan macam mana amalan kita ni ada yang kurang, ada yang bertambah daripada sudut dosa. Kita fikir dalam keadaan diri kita ni, mungkin kita perasan bahawa kita ni membantu orang lain sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita, bila hadirnya kita tu, kita sebenarnya menyukarkan orang lain, menyusahkan orang lain. Jadi kita kena faham dan perlu kita ambil masa untuk kita fikir balik, muhasabah diri, sama ada benda yang kita buat ni betul ataupun tidak. Benda ni mungkin kita rasa memudahkan kehidupan seharian kita, tapi kadang-kadang benda tu menyukarkan orang lain. Contoh yang saya boleh bawa dalam kehidupan kita, mungkinlah saya boleh kaitkan kita dalam keadaan bekerja di hospital. Kita fikir diri kita sahaja ataupun tak fikir pada orang lain, dan mudah bagi kita menyusahkan orang lain. Contoh yang saya boleh bawa adalah, contohlah kalau kita kat sini biasanya kita berada dalam satu benda, pagi-pagi lagi mungkin kita parking kereta, kita rasa benda tu benda yang okey dah bagi kita, maknanya memudahkan urusan kita untuk masuk kerja dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita dah menyusahkan orang lain sebenarnya. Sebabnya apa? Kita buat double parking. Double parking contohnya. Bila kita buat double parking ni, dengan tak tinggal nombornya, orang lain sukar untuk hubungi kita, dan benda tu menyusahkan orang lain. Dan itulah yang membuatkan contoh-contoh pahala yang kadang-kadang ada dosa yang kadang-kadang kita tak sedar kita buat. Contoh satu lagi, mungkin kita dalam urusan kita berjemaah di masjid. Contoh, kita nak buat pahala dah, kita pergi ke masjid untuk solat berjemaah dan sebagainya, beribadah. Tapi kadang-kadang sebelum masuk ke masjid tu kita dah berbuat dosa. Macam mana? Contoh, orang dah susun selipar molek-molek. Selipar dekat luar tu, orang dah susun elok-elok dah orang lain. Jadi kita mari ni, kita sepak sini, maknanya menyepahkan keadaan tu, kita letak selipar kita depan sekali, maknanya mudah nanti kita nak keluar. Benda tu adalah satu contoh yang
Oh, kita rasa mudah untuk kita sebab kita nak pergi beribadah ni, nak balik pun mudah. Tapi sebenarnya kita dah menambahkan dosa sebelum kita buat pahala lagi dalam masjid tu sendiri. Jadi insya-Allah sama-samalah kita ambil masa dan muhasabah apa pekerjaan kita sehari-hari yang membuatkan pahala kita berkurang, malah dosa kita yang bertambah. Jadi insya-Allah sama-sama kita muhasabah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.